Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk PDPR hari ini, subtopiknya ialah minyak sawit. 5.5 minyak sawit. So, untuk minyak sawit, kita akan bermula dengan struktur buah kelapa sawit. So, gambar aja sebelah kiri ini ialah struktur buah kelapa sawit. Sebiji macam buah kelapa juga. Okay. Dia ada bahagian sabut. This one is sabut. Yang juga digelar sebagai mesokarp dalam bahasa saintifiknya, yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Bahagian isi rung ataupun namanya kernel, ini isi rung. Okey, yang warna putih ni. Okey, mengandungi minyak isi rung sawit yang paling berkualiti. Tak sama, dekat sabut minyak dia paling banyak, tapi dekat isi rung ialah minyak yang paling kualiti. Dan bahagian tempurung, this one disebut sebagai endokarp, tidak mengandungi minyak. So, untuk urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri, yang ini kamu boleh dapat daripada buku teks. Pengekstrakan minyak sawit secara industri lazimnya berlaku mengikut urutan proses yang berikut, seperti rajah 5.23. Yang pertama, tandan buah kelapa sawit. Dia akan melalui proses pensterilan. Masih ingat apa itu pensterilan? Pensterilan ialah proses kita membunuh ataupun menyingkirkan mikroorganisma. Jadi, buah kelapa sawit bersama tandannya disteril dalam steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi. Haba daripada steam membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan fungi yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Steam juga melembutkan sabut pada buah kelapa sawit dan memudahkan buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandannya. Selepas selesai pensterilan, dia akan masuk proses penanggalan. Okey, proses penanggalan ialah buah kelapa sawit dileraikan daripada tandannya di dalam mesin penanggal. Selesai proses penanggalan, masuk ke proses pencernaan. Buah kelapa sawit dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar skru untuk mengasingkan sabut dengan tempurungnya. Sabut dan tempurung yang mengandungi isi rung kemudiannya diproses secara berasingan. Ingat tadi sabut tadi ada minyak paling banyak, isi rung tadi adalah minyak yang paling berkualiti. Jadi dua minyak ini diasing secara berbeza. Diekstrak secara berbeza. Okey, kita tengok sebelah kiri dulu. Sebelah kiri adalah PO. Apa itu PO? PO ialah palm oil, iaitu minyak sawit yang diperoleh daripada sabut. Okey, sabut diperah dengan penekan hidrolik atau skru untuk memutarkan PO, iaitu palm oil. Jadi, senang cerita ikan nak perah lah. Okey, and then bila minyak itu telah keluar, dia melalui proses penurasan di mana gentian sabut diasingkan daripada PO melalui proses penurasan. Setelah dia dituras, hasil minyak itu ditulenkan. Macam mana ditulenkan? Melalui proses penulenan, iaitu steam dialirkan melalui PO untuk menghilangkan bau dan menyingkirkan asid yang menyebabkan PO menjadi masam, yang menyebabkan palm oil menjadi masam. Palm oil disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warnanya. So, kita akan dapat hasilnya PO palm oil yang tulen. Ingatlah, palm oil warna minyak dia sangat merah sebenarnya. Jadi, tujuan dia kita melunturkan warnanya supaya awak nampaklah seperti warna minyak kelapa sawit yang awak jumpa di pasaran. Ini adalah untuk pengekstrakan minyak sawit ataupun palm oil daripada sabut. Macam mana daripada isi rungnya? Okey, PKO. PKO ialah palm kernel oil, iaitu minyak isi rung sawit. Isi rung iaitu pengekstrakan minyak isi rung sawit, PKO. Tempurung yang mengandungi isi rung dikukus pada tekanan tinggi. Kemudian isi rung diasingkan, isi rung dikeringkan dan palm kernel oil, PKO. Palm kernel oil di dalamnya diekstrakkan dengan penekan hidrolik atau skru. Yang ini ambil proses sikit sebab kita kena pecahkan dulu tempurung dia. Selesai daripada itu, barulah minyak yang dihasilkan dituraskan melalui proses penurasan.
iaitu isi rong diasingkan daripada PKO melalui penurasan dan hasilnya kita dapatlah PKO iaitu pump kernel oil yang tulen. So dalam exam dia mungkin akan tanya awak proses-proses inilah, urutan proses ini sahaja. Okay, next. Minyak sawit. Komponen minyak sawit dia ada dua, iaitu gliserol dan asid lemak. Apa fungsi dia? Minyak sawit terdiri daripada dua bahagian, iaitu gliserol dan pelbagai jenis asid lemak. Dan minyak sawit terdiri daripada asid lemak tepu seperti asid palmitik dan asid stearik, serta asid lemak tak tepu seperti asid oleik dan asid linoleik. So, komposisi minyak sawit dan minyak sayuran lain. So, perbandingan dan perbezaan komposisi minyak sawit dengan minyak sayuran yang lain. So, macam mana kita tengok? Tengok ni, peratusan berat bagi asid lemak dalam bentuk peratus. Macam mana kita tahu minyak itu adalah minyak yang baik? Ialah kamu tengok nisbah tepu, lemak tepu, tak tepu kepada lemak tepu. Nisbah lemak tak tepu kepada lemak tepu. So, minyak yang baik adalah minyak yang mempunyai nilai 1/0, iaitu paling seimbang. So, kalau kamu tengok yang sini, tengok dulu minyak kelapa. Minyak kelapa ialah 0.1. Macam mana dia dapat 0.1? Ialah nisbah lemak tak tepu bagi lemak tepu. Tengok sini. Lemak tak tepu dia ialah 1, 2, 3. Asid oleik, asid linoleik dan asid alpha-linoik. So, jumlahkan yang tak tepu, iaitu 6 tambah 2, iaitu ini jadilah 8. Dan jumlahkan lemak tepu, iaitu 6 tambah 47 tambah 18 tambah 9 tambah 3. So, senang cerita kita buat garisan kat sini lah. Okay. Dan kita tengok, kita gunakan kalkulator lah untuk membantu kita menjawab. So, berapa tadi? 8 dibahagi dengan jumlahkan 6 tambah 47, 6 tambah 47 tambah 18 tambah 9 tambah 3. 18 tambah 9 tambah 3. So, kalau kamu tekan, kamu akan perasan nilainya ialah 0.093. Tapi dia akan ambil tadi 1 titik puluhan kan. Jadi, kalau kita bundarkan, kita dapat 0.1. Okey, serupa kan? Okey, cuba kita tengok contoh minyak jagung yang kedua. Okey, kita jumlahkan dulu lemak tak tepu. Lemak tak tepunya ialah lemak tak tepunya ialah 28 tambah 58 tambah 1. 28 tambah 58 tambah 1 dibahagi dengan 11 tambah 2, 13. Dibahagi dengan 13. So, kita akan dapat 6.69. Kalau kita bundarkan, kita dapat 6.7. Serupa kat sini. So, serupa dekat sini. Faham kan? So, seterusnya macam itulah. Okay. So, kalau kamu nampak sini, minyak kelapa ialah 0.1, minyak jagung 6.7, minyak zaitun 4.6, minyak sawit 1.0, minyak isi rong sawit 0.2, minyak kacang 4.0, minyak bijan 6.6 dan minyak kacang soya ialah 5.7. So, seperti yang saya kata tadi, minyak yang baik adalah mempunyai nisbah lemak tak tepu kepada lemak tepu yang paling seimbang. Jadi dalam kes ini, kalau seimbang mestilah nilainya 1.0 dan yang punya nilai 1.0 ialah minyak sawit. So, sifat kimia bagi minyak sawit ada 3. Pengoksidaan, hidrolisis dan pengesteran. Kita tengok satu persatu. Pengoksidaan. Pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Dan pengoksidaan minyak sawit menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Hidrolisis. Hidrolisis berlaku apabila dalam minyak sawit apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air.
Dalam proses hidrolisis, tindak balas antara minyak sawit dengan air akan menghasilkan gliserol dan asid lemak. Ini sifat kimia dia. Dan pengeksteran. Pengeksteran berlaku apabila molekul asid lemak dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester, iaitu kita sebut sebagai metil ester, yang iaitu bahan untuk biodiesel minyak sawit. Proses pengemulsian minyak sawit. Proses pengemulsian minyak sawit merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Hal ini meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. So, kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Yang pertama, lemak. Minyak sawit merupakan minyak yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu yang seimbang. Macam kita buat kira-kira tadi. Vitamin. Minyak sawit merupakan sumber vitamin yang kaya dengan vitamin E dan vitamin A. Okey. Vitamin A adalah untuk mata, vitamin E, tengok sini, antioksidan. Minyak sawit mengandungi bahan antioksidan seperti karotina dan vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Maksudnya kamu awet muda lah. Bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit yang kurang daripada 1%, antara bahan lain yang terkandung dalam minyak sawit termasuklah sterol, fosfatida, triterfenik dan alkohol alifatik. Bahan-bahan ini menambahkan nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak. So, kita tengok pula penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan, kesihatan dan makanan. Selain kandungan lemak tepu dan lemak tak tepu yang seimbang, minyak sawit mengandungi nutrien yang banyak yang sesuai dijadikan pelbagai jenis makanan seperti minyak masak, minyak sayuran, margarin dan coklat. Seterusnya ialah proses penghasilan sabun. Proses penghasilan sabun ada nama dia. Namanya ialah saponifikasi. Ini nama dia. Proses penghasilan sabun. Saponifikasi. Sabun yang merupakan garam asid lemak lazimnya dihasilkan melalui tindak balas antara minyak sawit dengan alkali pekat. Contoh yang biasa kita gunakan untuk alkali pekat ialah larutan natrium hidroksida pekat ataupun larutan kalium hidroksida yang pekat. So, kita tengok komponen molekul sabun. Dia ada dua. Satu ialah kepala, satu lagi ialah ekor. Jadi, kepala dia adalah bersifat hidrofilik. Apa maksud hidrofilik? Dia boleh larut dalam air. Manakala ekor ialah hidrofobik. Apa maksud hidrofobik? Dia fobia dengan air, tapi dia boleh larut dalam grease atau minyak. So, kepala ataupun hidrofilik, bahagian kepala ataupun hidrofilik itu bahagian yang dapat larut dalam air yang terdiri pada kumpulan ionik, dan bahagian ekor atau hidrofobik itu bahagian yang tidak dapat melarut dalam air tetapi dapat melarut dalam minyak atau grease. Bahagian ini terdiri daripada rantai hidrokarbon. Tindakan pencucian sabun. Apabila sabun berlarut dalam air, tegangan permukaan air akan dikurangkan. Oleh itu, permukaan kain dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. So ini gambar rajah A, B ni adalah tindakan sabun. Kita tengok satu persatu. Bahagian ekor molekul sabun yang hidrofobik akan melarut dan melekat pada kotoran bergris pada permukaan kain, manakala bahagian hidrofilik berlarut di dalam air. So, kalau kamu nampak kat gambar rajah ini A ialah air sabun lah sebab molekul sabun dah melarut dalam air. Lepas itu, tengok ya, ada gambar B. Kalau kamu perasan, bahagian ekor yang hidrofobik ni, this one, ekor hidrofobik ini, dia larut dalam grease. Apa yang kuning ni? Grease ni. Tapi kepalanya yang hidrofilik pada air dekat luar. Hidrofobik itu dekat dalam minyak grease tu. So, next, apa yang berlaku ialah tindakan menggosok atau memberus kain akan menanggalkan kotoran bergris daripada permukaan kain untuk menjadikan titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai di dalam air sabun. So, selepas kamu gosok baju kamu,
Kamu akan perasan disebabkan oleh tindakan awak menggosok dan memberus itu, minyak itu tertanggal. Kenapa? Sebab dia tertarik molekul air tu, kepala tu kan, dekat dalam air kan, tertarik oleh goncang, oleh tindakan menggosok memberus tu, hasilnya kotoran tanggal. Dan bila tertanggal, makin banyaklah molekul sabun itu melekat pada grease tadi. Tindakan pencucian sabun. Buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun memerangkap titisan grease dalam air sabun, dan apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, kotoran bergrease turut dibuang bersama. Dengan cara ini, sabun menanggalkan kotoran bergrease dan membersihkan kain. Okey, kepentingan lestari dan pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. So tadi kita dah bincang banyak kepentingan minyak kelapa sawit kan. So kita kena dah uruskan dia dengan baik. So ada 3 cara penggunaan tanah, air sisa, kualiti udara. Ada 4. Sisa kelapa sawit. So kita tengok satu persatu. Penggunaan tanah. Penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. So, dia ditanam supaya lebih tersusun lah. Dan bila tersusun, lebih banyaklah kelapa sawit yang kita akan dapat. Yang kedua, air sisa. Air kumbahan kilang minyak sawit iaitu palm oil mill effluent ataupun singkatannya POME yang akan dihasilkan daripada proses pensirilan dijadikan baja organik dan bahan tenaga biogas. Kualiti udara. So kalau kamu perasan dengan adanya, ingat kelapa sawit tu daunnya warna hijau. Kalau warna hijau, dia boleh menjalankan proses fotosintesis. So bila dia menjalankan proses fotosintesis, so kualiti udara kita akan meningkat. Kenapa? Karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa proses fotosintesis. Sisa kelapa sawit juga ada banyak faedahnya, iaitu pengurusan industri kelapa sawit yang lestari lazimnya mengamalkan konsep sifar sisa. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai zero waste. Dengan menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Apa produk berguna itu? Tengok pelepah. Pelepah dijadikan sebagai baja, batang pokok sebagai bahan gantian kayu, tandan kosong dijadikan sebagai kompos. Kompos tu baja lah juga. Tempurung dibakar untuk mendidihkan air jadi bahan bakar. Sabut dijadikan permaidani dan tekstil. Dan pome yang air tadi dijadikan biogas dan baja. So dengan ini tamatlah untuk bab 5.